Islam menjadikan lelaki itu sebagai pemimpin, pada masa yang sama keadaan perempuan yang menjadi barang dagangan pada masa itu dinaikkan dan dipulihkan keadaan berkenaan. Kemudian kita tengok juga selain daripada soal sistem perundangan dan sebagainya, kita dapati bahawa Islam yang datang menyebabkan pembaharuan-pembaharuan yang lain. Dalam keadaan tulisan Arab umpamanya, pada masa itu tidak ada titik, tidak ada baris dan sebagainya, yang menyebabkan bangsa yang bukan Arab sukar untuk membaca Al-Quran. Maka orang-orang Islam selepas daripada itu memperelokkan tulisan mereka, bahasa dan sebagainya, sehingga menyebabkan mudah bagi bangsa yang bukan Arab untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Baik, tuan-tuan sekalian, saya ambil daripada bahan daripada internet sebagai panduan untuk perbincangan kita pada tengah hari ini, tuan-tuan sekalian. Jadi Islam ni satu agama tauhid yang mana dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristian juga mendakwa dia agama tauhid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh pergi ke gereja. Kita di sini pun pernah kita ada buat lawatan ke gereja. Kita dapati bahawa orang-orang di gereja, paderi-paderi mereka mendakwa mereka juga agama tauhid. Saya ada kawan-kawan lawyers yang beragama Hindu. Bila kita bercakap dengan peguam-peguam yang beragama Hindu, mereka juga kata agama Hindu adalah agama tauhid, agama yang mengesakan Tuhan. Jadi Tuhan yang lain itu adalah jelmaan, dalam bentuk jelmaan. Tuhan sebenarnya satu je. Maksudnya tuan-tuan sekalian, setiap agama, walaupun mungkin bukan semua, tapi hampir ke semua atau kebanyakan agama mendakwa mereka adalah agama tauhid. Jadi apa kaitan dengan perbincangan kita pada tengah hari ini? Kita nak bagi tahu bahawa di kalangan orang Islam pun mereka masing-masing mendakwa bahawa mereka mengesakan Allah Ta'ala. Tapi pokoknya ialah, adakah cara kita mengesakan Allah Ta'ala itu tepat? Itu antara topik perbincangan. Kita tidak mahu, kita berada dalam Islam, kita rasa bahawa kita mentauhidkan Allah, tiba-tiba sebenarnya, hakikat sebenarnya kita mentauhidkan Allah Ta'ala sebagaimana Kristian mentauhidkan Allah, sebagaimana Hindu mentauhidkan Allah, sebagaimana agama lain mentauhidkan Tuhan mereka. Kita tak mahu macam tu. Sebagaimana yang saya sering sebut dalam kuliah, bahawa kalau kita berjumpa dengan orang Kristian, mereka mengatakan, dan semalam saya sebut dalam kuliah di Perlis, bahawa mereka mendakwa bahawa mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak menyembah patung. Dalam Quran pun sebut mereka menafikan mereka menyembah patung. Patung hanya sebagai simbol untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Bila kita pergi kepada Kristian, mereka kata bahawa mereka tidak menyembah Hannah, mereka tidak menyembah Maryam, mereka tidak menyembah Isa alaihissalam, tapi hanya dalam bentuk mereka meminta kepada orang yang telah meninggal dunia supaya berdoa kepada Allah. Saya ada murid-murid saya pelajar di universiti yang beragama Tao. Orang Cina, dia campur Buddhism dengan Taoism. Bila kita tanya dia, adakah kamu menyembah tok nenek moyang? Dia kata tak, dia bukan menyembah tok nenek moyang. Dia hanya berdoa, minta kepada tok nenek moyang yang dah duduk di alam barzakh supaya minta dengan Tuhan. Kita guna istilah mereka menyembah, kita guna istilah mereka menyembah tok nenek moyang. Tapi bila kita tanya kepada mereka, mereka menafikan bahawa mereka menyembah tok nenek moyang. Dia sama sebagaimana yang duk berlaku dalam masyarakat kita hari ini, yang kita panggil sebagai penyembah kubur. Dia orang marah kita panggil dia penyembah kubur. Tapi apa yang mereka lakukan adalah sama sebagaimana agama-agama tadi, yang mana mereka ni meminta kepada orang mati supaya orang mati meminta kepada Tuhan. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut sebagai civilization, maksudnya ialah kita ni maju dalam erti kata penghayatan agama kita adalah penghayatan agama yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada masyarakat jahiliyah. Jadi kita tak mau masyarakat kita berada dalam keadaan jahiliyah, walaupun hari ni kita tak panggil masyarakat kita sebagai masyarakat jahiliyah. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang masyarakat jahiliyah, kita ada tentang bagaimana keadaan mereka yang membunuh anak perempuan dan sebagainya. Yang ni tuan-tuan sekalian, dia tak berlaku zaman kita. Dia tak berlaku zaman kita. Tapi pokoknya tuan-tuan, ada atau tidak
benda yang dilakukan oleh masyarakat zaman dulu walaupun tidak sama sebagaimana zaman dahulu, tapi dia berlaku pada zaman hari ini. Kita tengok tuan-tuan sekalian, walaupun hari ni tak ada dah masyarakat yang tanam anak perempuan dia hidup-hidup, tapi kita boleh tengok adanya kaum perempuan yang mengandung, yang lempar anak keluar ikut tingkap. Hari ni kita boleh tengok bagaimana adanya, selain daripada menggugurkan anak, abortion, selain daripada soal menggugurkan anak secara yang berlawanan dengan undang-undang dan juga hukum agama, kita boleh tengok bagaimana adanya hari ni apabila anak itu dilahirkan, mereka mendera anak tersebut sampai mati. Tak ada cerita anak perempuan ditanam hidup-hidup. Tetapi dunia moden hari ini yang kita panggil sebagai civilized society, masyarakat bertamadun, tetapi sebenarnya mereka mengulangi budaya masyarakat jahiliyah. Seolah-olah mereka tidak ada Tuhan. Kalau kita kata tak ada Tuhan, orang Melayu semua ada Tuhan, betul tak? Semua ada Tuhan. Tapi adakah mereka jadikan Allah itu sebagai Tuhan? Kalau mereka jadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, apa yang berlaku kepada kita tuan-tuan? Kita reda. Apa maksud reda? Contoh macam ni. Na'udzubillah. Sebagai contoh tuan-tuan, katalah na'udzubillah, katalah anak perempuan kita ataupun adik perempuan kita yang dah terlanjur, dia mengandung. Maksud reda apa? Kan? Maksud reda apa? Tuan-tuan, bila kita sebut reda ataupun kita sebut kita bertawakal kepada Allah, ataupun kita terima nasib kita, kita terima hakikat bahawa kita buat silap, betul tak? Kita terima hakikat kita buat silap. Kita terlanjur, kita buat silap, kita langgar kehendak mak dengan ayah yang larang kita berpeleseran di luar rumah contohnya, ataupun kita melakukan perbuatan yang menentang undang-undang negara. Jadi bila kita akui kesilapan kita, apa yang kita lakukan? Kita perbetulkan mana yang silap, betul tak? Kita tak akan berterusan menentang benda yang berlaku. Kita tak boleh menentang benda yang berlaku. Mana kalau dah mengandung, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak lempar anak tu. Maka bagi orang yang menerima ketentuan tadi, dia dah tahu bahawa dia melakukan kesilapan, dia akui itu kesilapan dia, maka dia perbetulkan apa yang dia boleh perbetulkan. Sama sebagaimana seorang pelajar yang kita kata cuai dalam tugas dia di kampus, lepas tu lecturer bagi fail dekat dia. Apa patut dia buat? Resit lah. Betul tak? Resit lah. Bukannya pergi ambil cuka getah di baling tu, bagi curah dekat tayar kereta lecturer. Bukan macam tu. Kita tak boleh terima kesilapan kita. Kita nak marah kepada orang yang failkan kita. Itu salah. Dari segi agama mengajar kita terima kesilapan. Apa yang kamu buat? Kamu tak baca buku. Bila kamu tak study, kamu ponting kelas, kamu fail. Terima. Perbetulkan kesilapan kamu. Apa dia perbetulkan kesilapan? Mana next semester duduk balik peperiksaan berkenan. Jangan salahkan pensyarah yang gagalkan kamu. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita berada dalam masyarakat yang civilized, masyarakat yang civilized, dia macam berlakunya sesuatu kemalangan. Katalah air crash. Kan, siapa yang tengok air crash investigation, dia akan kenal pasti apa dia kesilapan yang berlaku supaya dapat diperbetulkan dan supaya dapat dicegah kemalangan yang sama daripada berulang. Kecuaian pilot ke, kecuaian di peringkat maintenance ke dan sebagainya. Kita kenal pasti, kita perbetulkan benda tu. Jadi bagi orang yang terlanjur umpamanya, siapa yang mengambil dadah, dia tahu bahawa dia dah tersilap. Apa patut dia buat? Maka dia kena kembali ke pangkal jalan, cari ke tempat pemulihan, ambil rawatan dan sebagainya. Itu yang dia panggil sebagai civilized. Jadi orang yang bertamadun, dia tidak melakukan perkara yang sama sebagaimana kesilapan yang dilakukan oleh golongan jahiliyah pada zaman tu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok masyarakat jahiliyah ni, kalau kita tengok dari segi bahasanya, dia kata jahiliyah ni asal daripada perkataan jahalah dan sebagainya. Yang ni kita dah biasa sebut. Mana golongan yang tidak ada ilmu. Maka untuk kita mengelak daripada benda ni berlaku kepada kita, kita kena belajar. Yang jadi masalah dalam masyarakat kita hari ni tuan-tuan sekalian ialah
Walaupun Nabi itu datang kepada kita, wahyu pertama, the first revelation adalah Iqra. Tapi hari ini masyarakat memusuhi Iqra. Tuan-tuan perasan tak? Bila membaca, dia kata tak boleh baca buku tanpa guru. Yang ni banyak orang duk cakap. Sehingga menyebabkan sebahagian masyarakat dia tak berani nak baca buku sendiri. Takut nanti guru dia setan. Dia takut guru dia tu setan. Padahalnya tuan-tuan, the first revelation adalah Iqra. Maknanya Iqra tu satu benda yang menjadi wahyu yang pertama. Jadi kunci kepada knowledge ialah membaca. Bila kita membaca, memanglah tak ada guru depan kita, kita baca seorang-seorang. Tuan-tuan, tunggu apa ni train, tunggu flight dan sebagainya. Kita baca seorang-seorang, memang tak ada guru kat depan. Tapi layakkah kita kata bahawa pada masa itu kita berguru dengan setan? Tuan-tuan, apa ni, ada kitab Ihya Ulumuddin. Salahkah tuan-tuan ambil kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, baca seorang-seorang dan itu dianggap sebagai belajar dengan setan? Tuan-tuan, ada kitab Tauhid, baca seorang-seorang, ada kita dianggap sebagai berguru dengan setan? Maka masyarakat kita hari ini, dia menganggap jelek orang yang membaca tanpa guru. Sedangkan membaca tu tak salah walaupun tanpa guru. Pasal apa? Bila kita baca, tuan-tuan sekalian, benda yang kita tak faham atau yang kita rasa pelik, yang tu kita rujuk kepada guru. Hak mana straightforward, fakta tu boleh masuk, boleh kita hadam straightforward, yang tak jadi masalah. Buku, tuan-tuan, kebanyakan buku tak jadi masalah untuk kita faham, kecuali pada bab-bab yang tertentu sahaja. Betul tak? Tuan-tuan bacalah buku fiqh ke, tuan-tuan buku sains ke dan sebagainya, tuan-tuan baca sendiri. Siapa yang masuk universiti ni semua masuk universiti kan? Ke ada yang tak masuk universiti? Saya ada seorang kawan yang kuliah pun dia tak masuk. Pensyarah dia tak peduli tentang attendance, tapi dia boleh baca sendiri. Dia boleh baca sendiri. Dan dia seorang yang antara orang yang dapat first class degree. Dia dapat first class. Maknanya walaupun dia tak masuk dalam kelas, tutorial pun dia tak masuk, tetapi dia boleh jawab mengikut skema yang ditetapkan. Bukannya susah kalau kita boleh faham, tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita bercakap tentang jahiliyah, maka dia bermaksud bahawa kebodohan itu kita nak singkirkan jahiliyah, maka hendaklah disingkirkan dengan memastikan kita mempunyai ilmu pengetahuan. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, keadaan pada masa itu kalau kita lihat bahawa sebahagian masyarakat pada masa itu memang dah ada kerajaan yang lebih baik. Walaupun kita sebut masa itu zaman jahiliyah, tetapi kerajaan yang ada di sekitar pada masa itu bukan semuanya layak dipanggil sebagai kerajaan, sebagai tidak bertamadun ataupun mundur. Malah mereka mencapai dari tahap-tahap civilization ataupun tamadun yang tinggi dari segi perdagangan, pertanian dan sebagainya. Antaranya yang ni kita baca sekali lalu lah, kalau tuan-tuan boleh, nanti tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam internet, kerajaan Ma'in dan sebagainya yang memerintah sebelum daripada Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Bumi dia subur di antara Asia dan Eropah dan sebagainya. Dan ini contoh tamadun yang mana kaum wanita tidak dijadikan sebagai barang dagangan. Dia ada pada kedudukan yang tinggi. Baik. Selain daripada itu tuan-tuan, kalau kita tengok kerajaan selepas daripada itu yang sezaman dengan dia, selepas daripada itu kerajaan yang ini pula, dia ada 18 orang raja yang mempunyai mata wang sendiri, ada undang-undang sendiri, tamadun yang tinggi. Jadi kita nak tunjuk contoh bahawa latar belakang kelahiran Nabi kita itu sebenarnya tuan-tuan, di sekeliling dia sudah pun ada tamadun. Kalau orang kata tak ada tamadun, tak, salah. Memang ada tamadun. Kerajaan Hadramaut, kerajaan Sabak dan sebagainya yang kita dalam Quran, kita tengok dalam tafsir tentang kerajaan Sabak yang kemudiannya musnah kerana pecah empangan dan sebagainya. Lepas tu kerajaan Himyar, Habsyah, tuan-tuan sekalian, dengan sebab kezaliman yang berlaku, akhirnya kita dapati bahawa kerajaan itu musnah. Dan termasuklah kerajaan Himyar dan Habsyah ini, antaranya adalah dipimpin oleh Abraha, Yaksum, Masruq dan lain-lain. Kemudian selepas daripada itu kerajaan Ambat, kerajaan Tadmur dan lain-lain, yang mana semuanya ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka ada tamadun yang tinggi, sistem pentadbiran mereka teratur, mereka sudah pun ada raja, zaman kegemilangan itu ada, dan mereka ini kemudian ditakluki oleh kerajaan Rom.
Kemudian kita tengok kerajaan Ghassan dan sebagainya, yang tu tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tengok bahawa selepas daripada tamadun yang ada di sekeliling sebenarnya tanah Arab tu tuan-tuan sekalian, maka bila kita lihat kepada zaman jahiliyah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibahagikan keadaan itu kepada dua. Satu, masyarakat, kalau dalam konteks kita hari ni, masyarakat bandar. Satu lagi, masyarakat kampung. Yang masyarakat bandar ni, dia ada organisasi dia, dia hidup dengan tersusun dan sebagainya. Orang kampung, orang badui, dia duduk dalam kawasan pedalaman. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dari segi sistem sosialnya, sebagaimana yang kita sebut tadi, perempuan dipandang sebagai rendah, mereka bunuh kaum wanita dan sebagainya. Bila Islam datang, maka Islam menjadikan kaum wanita ini sebagai satu amanah yang perlu kita jaga. Jadi kalau kita satu orang, tuan-tuan sekalian, yang kita kata kita beragama Islam, tapi kita menjadikan kaum wanita itu sebagai tempat untuk kita melepaskan kemarahan, maka kita sebenarnya tidak menghayati ajaran agama. Kalau tuan-tuan tengok di mahkamah syariah, tuan-tuan boleh tengok bagaimana para suami yang dilaporkan oleh isteri, yang mana para suami ini pukul dan tampar isteri mereka. Jadi ini bukannya satu penghayatan agama yang menepati ciri-ciri masyarakat bertamadun. Sedangkan Nabi yang kita sebut sebagai khairukum li ahli, Nabi ni adalah sebaik-baik di kalangan kita, dan Nabi yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Benda ni tuan-tuan sekalian, dia hanya jadi slogan je. Hanya jadi slogan. Sebagaimana kita kata Islam ni sebagai the first class. Islam ni sebagai the first class. Kita kata Islam the first class, tapi rancangan yang kita tunjuk dalam channel kita tidak menggambarkan Islam itu sebagai the first class. Macam satu TV tuan-tuan sekalian, dia tunjuk satu orang tokoh perubatan alternatif. TV tu tak mau sebutlah TV apa, kan? Tapi bila dia tunjuk tuan-tuan sekalian, kita pun heran. Dengan dia dah lama dah bertapak dalam negara kita, dianggap sebagai mendahului RTM, mendahului channel-channel yang lain. Tapi rupa-rupanya dia masih bagi ruang kepada tokoh-tokoh, kita kata tokoh lah, perubatan alternatif. Saya duduk tengok tuan-tuan sekalian, satu orang ni dia tunjuk macam mana cara nak halau hantu. Cara nak halau hantu, dia suruh kita tepuk belakang orang yang kita kata dia dirasuk oleh hantu. Pasal apa? Sebab dia kata tapak tangan kita ni ada Asmaul Husna. Saya pun sambil tengok TV tu, tengok juga mana Asmaul Husna. Dia kata tengok tapak tangan tuan-tuan, ada 81 dengan 18. Kan? Siapa yang tapak tangan dia tak ada, mana tak ada Asmaul Husna. Dia kata 8 kan, V terbalik kan. V terbalik dengan 1, 81 dan 1 V terbalik. Betul, semua orang ada. Jadi dia kata sebab tu kita tepuk belakang orang itu untuk menghalau hantu. Tuan-tuan bayang, TV yang orang kata dah terkehadapan, yang kita kata sepatutnya duduk dalam civilized society, masyarakat yang bertamadun, akhirnya terpaksa tunduk kepada keperluan penajaan. Dia tak ada duit, dia perlu kepada penajaan, maka siapa nak masuk kena bayar, contohnya, kan? Lepas tu kita pelik, macam mana orang yang gemuk boleh kempen barang nak kuruskan badan? Gemuk, dia gemuk gedempul, dia boleh iklan ubat nak bagi kuruskan badan, boleh keluar dalam TV. Kita pun pelik tu, kita tak faham. Orang yang tak, dulu, minta maaf lah kan, dulu orang yang cantik, model yang cantik jadi model untuk barang-barang kosmetik. Sekarang ni tak perlu cantik dah, kan? Yang pentingnya ada duit. Menyebabkan kita hari ni tuan-tuan, kita boleh tengok dalam TV kita benda-benda yang tidak sepatutnya keluar. Baik, pada masa itu tuan-tuan sekalian, sistem sosialnya kaum lelaki dibenarkan berkahwin seberapa ramai yang boleh. Maka bila Islam datang, dia menghadkan hanya kepada 4. Dan 4 itu pun tuan-tuan sekalian, dia ada syarat-syarat yang tertentu dan bukannya boleh dilakukan dengan secara sembrono. Dan pada masa itu tuan-tuan sekalian, soal riba, judi dan sebagainya menyebabkan berlaku penindasan. Hari ini tuan-tuan, kita ada sistem perbankan Islam yang setengah orang anggap itu sebagai sistem perbankan yang menindas. Saya sendiri tuan-tuan, saya duduk dalam perbankan Islam, saya tengok sebenarnya walaupun kita anggap itu sebagai penindas, tapi kita tengok non-Muslim
ramai yang memilih sistem perbankan Islam. Maknanya mereka dah calculate untung yang mana. Kalau tuan-tuan tengok siapa yang berlaku default payment, yang tak dapat bayar, hutang dia berhenti setakat tu, dia tak akan berlaku pertambahan. Tapi kalau dalam sistem perbankan konvensional, kalau berlaku default payment, maka dia akan berlipat kali ganda. Pergi ke dekat mahkamah, dapat default judgment dekat mahkamah automatik akan bagi 8% interest. Selagi mana kita tak bayar, 8% tu akan berjalan. Sedangkan dalam perbankan Islam, apa yang kita kata sebagai faedah itu tidak berlaku. Baik, kalau kita tengok pula tuan-tuan sekalian, dalam sistem politik kita dapati mereka ni berpuak-puak. Ni zaman jahiliah. Hari ni ada tak berpuak-puak? Hari ni berpuak-puak. Kita kata kita dah tidak berpuak-puak. Sebenarnya kita berpuak-puak. Orang Islam berapa banyak puak ada? Geng Yahanana ada. Geng Wahabi ni pun ada. Lepas tu pula geng Yahana ni pula dia ada tok syekh dia tu, yang ni tok syekh dia, ini bergaduh antara satu sama lain. Kita kata buah puak-puak ni zaman jahiliah. Sebenarnya hari ni tuan-tuan boleh tengok benda ni berlaku. Tu kita tak kira lagi pecahan orang Islam dengan sebab politik. Dengan sebab engkau ni bukan geng aku, maka aku potong engkau. Kan? Ni Ustaz Jalani walaupun dia pakai serban, tapi poster ni nampak tak sesuai muka dia ada. Maka kena buanglah dia. Contohnya. Kan? Kena buanglah dia. Pasal apa? Pasal bukan geng kita. Benda ni tuan-tuan berlaku zaman jahiliah dulu. Kita kata tidak ada asabiah dalam Islam. Tapi realitinya zaman kita sekarang benda tu ada. Sebab tu saya tuan-tuan sekalian, saya lebih suka bahawa kita ni, kita ketepikan masalah puak. Engkau aliran mana, engkau daripada geng apa, tapi selagi mana dia bercakap berdasarkan Quran dan hadis, tak kiralah dia puak mana sekalipun, kalau dia berdasarkan Quran dan hadis, kita terima dia. Kan? Tapi masalahnya itulah, bila ada aliran ni sebenarnya dia ada sebab-sebab yang tertentu. Saya pergi di Perlis malam, ada orang tanya tentang tarikat Naqsyabandi. Kan? Saya kata nak jawab tu eloknya tengok video YouTube saya yang sejam lebih tu. Saya cerita panjang lebar tentang tarikat Naqsyabandi. Tapi tuan-tuan sekalian, dia tarikat ni kalau yang dah menyeleweng tu, kita tengok dari jauh pun kita tahu dia menyeleweng. Bila cium kaki, dia kata tarikat dia sampai dekat Abu Bakar Siddiq. Tarikat dia tu sanad sampai dekat Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan cari dalam Sunan Sittah, Sunan Tis'ah apa semua tak ada pun. Kan? Tapi dia kata sampai dekat Abu Bakar Siddiq. Kita pun nak tanya, bila masa Abu Bakar Siddiq duk ajar ahli keluarga dia cium kaki? Kalau betul tarikat tu datang daripada Abu Bakar Siddiq, tak ada pun. Kalau betul tarikat tu datang daripada Abu Bakar Siddiq, pernahkah tuan-tuan tengok Abu Bakar Siddiq cium tangan anak dia? Sedangkan tarikat dia orang ni tuan-tuan sekalian, ayah cium tangan anak pasal anak tu wali Tuhan. Dah terbalik, patutnya dah anak tu wali Tuhan, anak tu makam dia tinggi, anak tu lebih baik kepada ayah dengan mak dia. Betul tak? Wali ni dia lebih baik ke lebih jahat? Wali lebih baik. Bila dia lebih baik, dia lebih banyak bakti kepada mak dengan ayah dia. Tapi dia jadi terbalik. Sebab dia jadi wali, dia lebih baik, maka mak ayah dia yang kena hormat dekat anak dia. Dia jadi terbalik. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, benda-benda yang macam ni, benda-benda yang karut. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, kita dapati bahawa zaman jahiliah juga dia ada sifat perkauman yang melampau. Kita hari ni tuan-tuan, kita kata tak ada perkauman. Sebenarnya ada perkauman yang melampau. Kita dah tak peduli dah kebenaran. Saya heran tuan-tuan sekalian, satu institusi pengajian tinggi boleh jemput orang yang mendakwa Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai. Saya pun tak faham. Kalau engkau universiti, engkau mestilah terima orang yang masuk ke universiti engkau ni, orang yang bercakap berdasarkan kepada fakta. Berdasar kepada fakta, tu baru universiti. Tuan-tuan pernah tengok tak universiti dia boleh terima orang dengan ikut suka dia? Tak. Saya jadi pemimpin pelajar dulu tuan-tuan. Bila kita nak buat program, kita akan hantar ke, maksudnya kita panggil STAT, Student Affairs Division. Kan? Bahagian hak ehwal pelajar, HEP.
HCP akan tapis. Dia tak akan lulus secara membuta tuli, dia akan tapis. Sama ada orang ni sesuai ke tak sesuai dengan budaya universiti. Tapi kalau kita sebuah universiti ataupun sebuah college universiti, kita boleh terima orang yang bercakap ikut suka dia tentang agama. Ini dia jadi keadaan yang parah kepada universiti berkenaan sebagai tempat kita generate intelektualisme di tempat berkenaan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak boleh terima walaupun dia tu kawan kita, dia tu dah satu puak dengan kita, satu kumpulan dengan kita, kalau dia cakap merapu, kita kena reject. Kita jangan sebab dia ni kawan kita, geng kita, kita nak terima dia, tak boleh. Dari segi ekonomi tuan-tuan sekalian, kaum Arab jahiliyah mereka mengamalkan ekonomi yang tidak adil. Bila Nabi datang, tuan-tuan, bila Nabi datang, Nabi menunjukkan contoh kepada kita sifat amanah dan adil dalam berniaga. Kita hari ni tuan-tuan, kita boleh bayang dah orang yang jadi ustaz, orang yang bawa imej agama tapi dialah kaki tipu orang. Sekarang ni MLM. Ramai orang datang jumpa saya, dia orang tahu saya duduk sebagai syariah advisor dalam satu dalam satu company. Dia orang duk cerita, ni MLM ni semua ustaz-ustaz belaka ada. Semua ustaz-ustaz belaka ada. Tuan-tuan, betul lah semua ustaz-ustaz belaka ada. Tapi hak atas ustaz tu siapa? Saya tak mau sebutlah siapa kan. Tapi yang atas ustaz tu siapa? Dia bawa satu saya nak sebut contoh pun sekali lagi tuan-tuan ada yang terasa pula kan. Dia gini. Nak menipu ni kena cerdik. Betul tak? Nak menipu kena cerdik. Kita nak tipu orang, masa jumpa mula-mula tu jangan tipu lagi. Masa jumpa mula-mula, kita kena buat orang tu percaya kepada kita. Barulah kita boleh tipu ramai orang. Betul tak? Faham ke tak faham? Kalau tuan-tuan tipu dah, katalah saya nak tipu orang di IQ. Berapa ramai ni? Katalah 200 orang. Kan? Saya jumpa sahabat kita seorang, saya tipu dia. Mula-mula jumpa dia, saya tipu dia terus. Apa akan jadi pada saya? Saya untung satu tu je lah, betul tak? Saya hanya akan untung satu tu je lah. Dan sahabat kita akan cerita semua orang saya ni penipu. Tapi kalau saya buat baik dengan 4-5 orang, saya janji apa dekat dia, kan? Saya janji nak pergi umrah yang murah, saya kata, separuh harga. Betul-betul saya bawa 10 orang. Boleh pergi sungguh, kan? Lepas tak 10 orang ni kempen kat 200 orang. Untung tak saya lepas tu? Saya dapat duit, saya lari. Saya boleh tipu apa? Saya boleh tipu 200 orang dengan kerjasama daripada 10 orang kawan-kawan kita. Ini yang berlaku. Jadi kita bila meniaga tuan-tuan, kita ni orang yang mengamalkan sunnah. Kita kata kita ni sunnah. Kita ni orang Islam. Kita ni ikut hadis Nabi. Tapi kalau kita duk tipu orang, maka ini yang berlaku bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, dia perbaiki keadaan orang Arab jahiliyah. Tapi kita pula datang, kita kembalikan keadaan masyarakat yang dah elok kembali semula kepada keadaan orang Arab jahiliyah. Yang ni yang tak betul. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, benda-benda yang macam ni kita jangan tiru. Kita ambil kesempatan daripada orang yang lemah. Kita jangan tiru benda-benda yang macam ni. Kalau ada ustaz yang ambil kesempatan daripada surau yang tak ada duit, daripada persatuan yang tak ada duit, ini benda yang sangat sedih. Kita dengar ramai dah, kita dengar ada penceramah-penceramah yang ambil kesempatan daripada persatuan-persatuan ataupun surau-surau ataupun masjid yang tidak ada wang, tapi dia ambil kesempatan sehingga menyebabkan dia untung banyak, yang kawan tu mengalami kerugian. Jadi benda ni tak sepatutnya berlaku. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada tu, tuan-tuan sedia maklum bahawa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeza pendapat tentangnya, tetapi yang penting tuan-tuan sekalian, kita nak sebut bahawa bila dilihat dengan riwayat-riwayat yang ada itu semuanya daif, maka Syekh Al-Mubarakfuri dan beberapa ulama yang lain mereka memilih bahawa Nabi itu lahir pada 9 Zulhijjah dan bukanlah 12 Zulhijjah sebagaimana pendapat jumhur. Baik, tapi itu tidaklah begitu menjadi perkara yang ingin menjadi tempat kepada penumpuan perbincangan kita pada tengah hari ini. Bila disebarkan Islam tuan-tuan sekalian, kita tengok
Dia ada dua peringkat, peringkat sembunyi dan peringkat terang-terangan. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, cara disebarkan Islam ni kita kena tiru. Kita kena tiru. Bahawa dalam keadaan kita lemah, Nabi menyebarkan Islam itu dengan cara diam-diam, dengan cara bersembunyi, dan dia memilih orang yang sesuai untuk dia dakwahkan. Bila Islam tu dah kuat, dah ada kekuatan, dah ada figure, maka dia buat secara terang-terangan. Lepas tu berlaku hijrah, kan? Kalau tuan-tuan tengok, kenapa hijrah? Kerana di Madinah ada orang yang sudi menerima kita. Maka bila kita berdakwah tuan-tuan, kalau kita habiskan masa dengan orang yang tak mau terima kita, kita rugi. Baik kita kenal pasti lokasi mana yang boleh menerima kita. Siapa yang mudah terima kita, kita habiskan masa kita, gunakan masa kita dengan pihak yang sudi menerima kita daripada kita menghabiskan masa yang banyak dengan pihak yang menentang ataupun yang menjadi musuh kepada kita. Itu yang patut kita lakukan. Kita kadang-kadang tuan-tuan kita berkeras juga. Saya tak setuju. Saya ambil satu contoh. Kadang-kadang kita pergi satu masjid. Masjid ni dia tak mau terima kita. Kita berkeras juga. Berapa orang yang hadir? Adalah 4-5 orang. Kita nak tunjuk keras kepala kita. Tak. Kita buang masa. Sedangkan ramai lagi orang yang sudi terima kita. Kalau kita pergi tempat tu ada 100 orang, 200 orang, 300 orang yang nak dengar perkongsian daripada kita. Maka kalau kita ambil sikap degil, keras kepala, nak habiskan masa di tempat yang memang tak sudi terima kita, kita sebenarnya melakukan dakwah dengan cara yang menyongsang daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok cara Inggeris datang ke negara kita juga, dia menggunakan benda ni. Dia masuk ke negara kita tuan-tuan, dia masuk dengan cara yang dia tengok mudah untuk dia masuk. Benda yang orang Melayu susah nak ubah, dia takkan ubah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tentang raja, dia tak ubah. Cuma soal siapa yang naik takhta tu cerita lain lah. Tapi raja dia tak ubah. Lepas tu pula tentang agama Islam, benda-benda peribadi dia tak ubah. Culture orang Melayu dia tak ubah. Tapi benda-benda lain itu yang dia masuk secara perlahan-lahan. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana pembentukan itu kita dapati berbeza antara approach yang Nabi buat di Mekah dengan approach yang Nabi buat di Madinah. Semasa di Mekah selama 13 tahun, kita dapati bahawa Nabi memberi tumpuan kepada soal akidah, soal benda-benda yang berkaitan dengan tauhid di Mekah. Kita hari ni tuan-tuan, di kalangan orang Melayu, kita dapati bahawa orang Melayu kita nampak dia macam dia ni orang Islam. Tapi sebenarnya kita dapati banyak amalan mereka adalah amalan yang menghala kepada syirik, kalau tidak syirik sekalipun. Jadi dakwah kita, antara dakwah yang kita nak kena bagi tumpuan tuan-tuan sekalian ialah kita kena kempen, kita kena serang habis-habisan di kalangan orang Melayu pada hari ini supaya jangan sekali-kali melakukan amalan yang menyebabkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ni tuan-tuan sekalian, dia mudah je berlaku. Kita ambil contoh. Nabi, masa Nabi hidup, sahabat minta tolong dengan Nabi. Betul tak? Masa Nabi hidup, sahabat-sahabat minta tolong dengan Nabi. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka minta dengan Nabi. Tapi bila Nabi wafat, sahabat tidak lagi pergi ke kubur Nabi, berdoa, Nabi minta dengan Allah. Tak. Mereka tidak bertawassul kepada Nabi. Maknanya mereka tidak minta kepada Ya Rasulullah, tolonglah kami. Tak. Tapi apa yang mereka buat, mereka meminta tolong dengan Al-Abbas. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sahabat Nabi dia tunjuk contoh kepada kita bahawa meminta pertolongan dengan orang mati ni memang salah. Dan ia tidak menjadi amalan di kalangan para sahabat. Tapi dia telah menjadi amalan di kalangan orang Melayu kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, kan? Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube macam mana ada orang Melayu, orang Indonesia dan sebagainya yang pergi ke kubur keramat, yang mana dekat kubur tu dah ada gambar-gambar. Dulu fenomena ni tak ada, atau kalau ada pun tak sampai cerita tu kepada kita. Benda tu tak jadi popular di kalangan kita. Hari ni dalam YouTube kita boleh tengok macam mana orang Melayu boleh pergi ke kubur, ada gambar. Dulu cerita tuan-tuan, gambar orang mati ni Cina je. Saya duduk di Kelantan tuan-tuan sekalian.
di wakaf baru tu, saya ada kawan-kawan dan juga guru tuition saya orang Cina. Saya masuk dalam rumah guru cikgu tuition saya yang Cina ni, kita tuition. Saya nampak gambar dia semayang. Gambar siapa? Gambar tok nenek dia yang dah mati. Dia semayang kat situ. Hari ni tuan-tuan, yang itulah yang dilakukan oleh orang Islam kita yang dulunya mereka kata itu ada syirik. Dia berlaku ruwaidan qalilan wa qalilan. Dia berlaku sikit-sikit. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Dia berlaku sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai kita tak sedar pun kita sebenarnya dah terjerumus ke lembah yang dulu kita kata syirik. Ini bahaya. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila kita tengok benda ni tuan-tuan sekalian, maka antara pokok utama yang menjadi yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dalam soal akidah. Jadi kita tak boleh, kita sebagai orang Islam, kita tak boleh rasa selesa, duduk dalam zon yang selesa, kata orang Islam hari ni dah bebas daripada syirik kepada Allah. No. Bukti yang ada pada hari ini kita dapati bahawa sudah ada sebahagian dan bukan sedikit orang Islam yang mulai terlibat dalam lembah mensyirikkan Allah Ta'ala. Kalau tidak ijma' di kalangan sahabat, di kalangan ulama pun, dia menjadi satu benda yang khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Tapi kalau tuan tanya saya kata itu bukan khilaf. Kalau khilaf pun khilaf yang bukan muktabar. Ke tuan anggap itu khilaf muktabar? Tak ada. Cari mazhab mana. Tak payah pergi jauh. Mazhab yang 4. Tuan-tuan tunjuk kat saya dalam mazhab yang 4 ni, mana antara mazhab yang 4 ni yang mengiyakan amalan yang dilakukan oleh orang Melayu pada hari ni, yang pergi dekat kubur, yang ada gambar, berdoa dekat kubur, yang ada gambar sebagaimana yang berlaku sekarang. Dia macam orang Melayu kita kata tahlil tu khilaf kan. Orang Melayu kita kata tahlil tu khilaf. Satu, kalau tahlil tu khilaf, pasal apa dia marah kat kita bila kita kritik tahlil? Kalau khilaf, bila kita kritik, belapan dada lah, betul tak? Belapan dada lah, satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau khilaf, tunjuk kat kita dalam kitab fiqh mana yang ada tahlil. Ada tak? Ada? Kitab fiqh mana yang ada tahlil? Ada tak? Tak ada. Bila tuan-tuan tanya dia, siapa yang mula-mula mencipta tahlil, dia orang pun tak boleh jawab. Mana benda ni kita tak tahu, dia datang daripada mana. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, bila Nabi datang, dia perbetulkan semua benda ni. Diperbetulkan semua benda ni. Saya tak kata tahlil itu syirik dah, tuan-tuan jangan salah faham. Maksud saya bahawa bila kita bercakap satu-satu benda tu, sumber tu kena betul lah kan, sumber tu kena betul. Baik. Selain daripada itu tuan-tuan sekalian, bila kita tengok cara Nabi membina akidah, Nabi menentang segala bentuk syirik khurafat. Syirik lain, khurafat lain, tahyul lain. Syirik mempersekutukan Allah Ta'ala. Khurafat ni, kalau kita nak terjemah bahasa Melayu kita, benda karut. Karut ni dia tak semestinya syirik, tapi dia boleh jadi syirik. Ada orang tanya saya, apa pendapat ustaz tentang parang terbang, ilmu parang terbang? Saya tuan-tuan, saya bagi tahu terus terang, kalau ilmu parang terbang ni betul-betul ada, kita tak payah lempar parang tu terbang sendiri. Dah lama orang Islam menang, betul tak? Dah lama orang Islam menang. Kita baca jampi kita suruh parang tu pergi tetak Presiden Amerika. Pergi tetak General Tentera Amerika, pergi bunuh semua tentera Amerika, pergi bunuh tentera Yahudi. Kita menang lama dah. Tapi pasal apa ilmu parang terbang ni tuan-tuan sekalian, kita tak pernah dengar mana-mana tamadun Melayu, kerajaan Melayu zaman dulu sekalipun sampai sekarang bagi tahu kepada saya mana dia kerajaan Melayu yang menang dengan menggunakan parang terbang. Ada tak? Parang terbang sebab suami kahwin lain ada. Yang tu ada. Yang tu suami lari lintah pukar.
Tapi parang terbang, engkau pergi jampi ilmu kebatinan apa sekalipun tuan-tuan, tunjuk dekat saya mana ada satu kerajaan Islam, contohnya kita guna perkataan kerajaan Islam yang menang dengan menggunakan ilmu parang terbang. Sebab tu bila ada sahabat kita tanya saya jawab tuan-tuan sekalian, parang terbang ni saya tidak ada ilmu pengetahuan tentang parang terbang, tapi setakat yang saya tahu tentang parang terbang ni, dia bertentangan dengan ilmu saintifik. Dia bertentangan dengan saintifik. Sebab apa bertentangan dengan saintifik? Mudah aja tuan-tuan. Parang ni dia tak boleh terbang, kan? Parang dia tak boleh terbang kecuali kita pegang dia, kita lempar dia. Betul tak? Pasal apa? Sebab kita ada graviti, kan? Dia akan duduk atas meja, dia takkan terangkat selagi kita tak angkat dia. Dan dia takkan terbang selagi tak ada benda yang menerbangkan dia. Contohnya tangan kita lempar dia. Jadi dia bertentangan dengan sains, saintifik. Bila dia bertentangan dengan sains, dengan logik akal dan seumpamanya tuan-tuan, dalam Islam, kalau benda tu berlaku sekalipun, katalah tuan-tuan tengok, oh saya ni Jailani ni boleh menyebabkan parang terbang. Itu kita panggil karamah, keramat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang soleh macam saya. Kalau soleh lah. Kan, kalau soleh. Yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Dan keramat tuan-tuan sekalian, kita tak boleh pelajari. Keramat tak boleh dipelajari. Keramat tak boleh dirancang. Tak boleh rancang. Maksudnya, tuan-tuan bila tuan-tuan tengok, saya boleh menjadikan parang tu terbang. Tuan-tuan tak boleh belajar dengan saya macam mana nak terbangkan parang. Tak boleh. Sebab dia bertentangan dengan saintifik. Dia tidak saintifik. Bila dia non-saintifik, maka dia menjadi keramat kalau benda tu benar-benar berlaku. Maka tak boleh dipelajari. Bila benda tu tak boleh dipelajari tuan-tuan, kita tak boleh rancang dia. Bila tak boleh rancang, maknanya apa? Maknanya, katalah kita nak jumpa musuh esok, kita nak terbangkan parang tu esok. Tak boleh plan. Dia sebagaimana mukjizat. Dia berlaku tanpa planning. Tanpa ada perancangan daripada Nabi. Dia berlaku secara spontan. Dia anugerahkan oleh Allah Ta'ala. Yang ni yang orang Melayu kita tak faham tentang ilmu parang terbang. Sebab tu saya kata ilmu parang terbang ni tuan-tuan, satu benda yang tidak berasas sebenarnya. Dia sebagaimana ilmu kebal. Dia satu benda yang tak berasas. Kalau benda tu berlaku sekalipun, dia berlaku dengan pertolongan jin, yang mana kita tahu bahawa siapa-siapa yang mendapatkan pertolongan daripada jin, dia boleh membawa kepada syirik. Maka sebab tu kita clear benda-benda yang macam ni. Kita tak mau. Kita kata kita dah tinggal dah benda-benda jahiliyah, tapi sebenarnya kita balik semula kepada zaman jahiliyah. Cerita pelihara hantu ni tuan-tuan, cerita zaman dulu. Orang tua-tua, datuk nenek moyang kita dulu yang pelihara hantu sebab nak jaga kebun getah dia, nak jaga bendang padi dan sebagainya. Tiba-tiba kita zaman sekarang yang kita kata kita civilized society, kita ulang balik kesilapan tok nenek moyang kita zaman dulu. Ni salah. Kita tak boleh buat benda lagu ni. Kita dengar dulu mereka pelihara hantu, toyol dan sebagainya. Hari ni kita balik semula kepada perkara yang ataupun kesilapan yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kita dahulu. Baik. Saya pergi sikit lagi, kemudian kita akan buka soalan. Kemudian tuan-tuan sekalian, pemulihan apa ni yang kita kata bahawa sikap saling hormat, menghormati, ukhuwah dan sebagainya, yang mana bila Nabi datang, dia ajarkan kepada kita perpaduan. Kita tengok macam mana bangsa Arab zaman dulu dia bergaduh, bila Nabi datang dia boleh damaikan. Kita hari ni tuan-tuan, kita saling bergaduh antara satu sama lain. Kita masih belum dapat cari formula macam mana kita nak damaikan orang-orang Islam yang pelbagai aliran. Kalau dulu tuan-tuan sekalian, dengan kepelbagaian mazhab ini sehingga menyebabkan peperangan antara mazhab, membunuh antara satu sama lain. Jadi kita kena pastikan bila kita buat satu benda, fakta kita kena betul. Saya bukan nak sokong Syiah tuan-tuan, tapi saya nak sebut ni contoh kenapa fakta mesti betul. Tuan-tuan tahu bahawa dalam negara kita golongan agamawan terbahagi kepada dua. Kalau tuan-tuan tengok pendapat sebahagian asatizah kita, dia kata Syiah ni bukan Islam. Syiah ni agama baru. Sebahagian asatizah kita yang lain kata tak, Syiah ni Muslim. Sehingga kita tengok case by case. Kalau terbukti dia terkeluar daripada millah,
baru dia terkeluar daripada Islam. Mana terbahagi kepada dua. Yang tu saya berlapang dada, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih pendapat pertama, tuan-tuan nak pilih pendapat yang kedua, kita berlapang dada. Kita menghormati antara satu sama lain. Cuma saya nak petik satu contoh saja, tuan-tuan. Kenapa kadang-kadang kerana kesilapan fakta ni, tuan-tuan, kita jadi bermusuh. Tuan-tuan, kita biasa dengar orang kata Syiah ni dia tak benarkan amalan sunnah ataupun kewujudan golongan sunni di Iran. Saya, tuan-tuan sekalian, saya ada pelajar-pelajar saya daripada Iran. Saya selalu panggil dia orang sembang kan. Ada di kalangan dia orang Syiah. Hak mana Syiah, kita sembang pasal Syiah. Ada di kalangan dia orang ni yang Sunni kan. Kita sembang dengan dia. Dia orang cerita Sunni memang golongan minoriti, golongan yang kecil. Tapi dia kata mereka tak dihalang daripada mengamalkan mazhab Sunni mereka. Tak dihalang. Kemudian baru-baru ni saya jumpa dengan satu sahabat saya yang bekerja di Iran. Dia balik bercuti. Bila kita sembang dengan dia, dia cerita benda yang sama. Masa dia pergi ke Tehran, dia duduk di beberapa tempat dalam wilayah di Iran, dia tengok sendiri ada masjid-masjid yang bermazhab dengan mazhab Sunni dan bukan mazhab Syiah. Maknanya ianya dibenarkan untuk diamalkan dengan bebas di Iran. Jadi kebencian kita ataupun kita tak setuju dengan Syiah jangan menyebabkan kita exaggerate cerita untuk kata Syiah ni zalim lebih daripada sepatutnya. Kita cerita kalau dia zalim setakat mana fakta yang benar. Jangan kita tokok tambah. Maksud saya, tuan-tuan, tuan-tuan tak setuju dengan golongan yang beryahanana contohnya. Tuan-tuan jangan tokok tambah fakta. Jangan tokok tambah. Sebagaimana kita tak setuju saudara kita yang tak setuju dengan kita, dia tokok tambah cerita tentang kita. Mana bercakap tu mesti berdasarkan dengan fakta yang tepat. Barulah kita boleh meminimalkan kemungkinan bergaduh antara satu sama lain. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dari segi strategi dakwah, kita tengok bagaimana Nabi ni, tuan-tuan sekalian, dia berdakwah, dia apa yang kita sebut sebagai ibda' binafsik. Mula dengan diri kita sendiri, dengan ahli keluarga yang terdekat, dengan orang yang paling dekat dengan kita, barulah kita pergi kepada orang yang lebih jauh. Jadi bila kita berdakwah, tuan-tuan sekalian, kita kena mulakan dengan kaum keluarga kita sendiri supaya mereka boleh menerima kita. Sebab tuan-tuan sekalian, bila keluarga kita sendiri pun tak boleh terima kita, dia jadi susah. Dia jadi susah. Kemudian kita tengok bagaimana dakwah secara terang-terangan dan sebagainya. Kemudian apabila berlaku di peringkat Madinah, kita dapati bagaimana Nabi membina institusi tertentu, antaranya masjid. Jadi bagi kita, tuan-tuan sekalian, bila kita duduk dalam satu masyarakat, penting kita menguasai institusi macam ni. Penting. Sebab institusi macam ni lah tempat berkumpulnya orang dan tempat yang mudah bagi kita untuk mempengaruhi manusia. Bila kita yang initiate sesebuah masjid, atau kita initiate sesebuah surau atau sesebuah tempat berkumpulnya manusia datang kepada kita dan kita berkuasa di tempat itu, ini memudahkan dakwah kita untuk kita yakinkan kepada orang ramai supaya boleh menerima apa yang kita dakwahkan kepada mereka. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila kita membina masyarakat, kita dapati bagaimana pembinaan masyarakat itu dengan berdasarkan kepada keperluan semasa. Dalam soal pembahagian harta benda, kita tengok walaupun Nabi menerima 1/5 daripada rampasan perang, tapi Nabi tidak menjadi orang yang paling kaya di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Sebab apa yang Nabi terima, walaupun antara yang paling lumayan pada masa itu, tapi semuanya dikeluarkan semula, dibelanjakan untuk menolong masyarakat Islam pada zaman tersebut. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita tengok pembinaan masjid yang kita cerita tadi. Selain daripada itu, kita dapati bahawa piagam Madinah yang diwujudkan pada masa itu, tuan-tuan sekalian, adalah memasukkan golongan Yahudi yang ada. Cuba kita bayang, Nabi ni, tuan-tuan sekalian, pada masa itu golongan Muslim adalah minoriti. Yahudi dominan pada masa itu, termasuk dalam bidang perniagaan. Tapi Nabi mampu menguasai orang Yahudi dan menyebabkan Yahudi tunduk kepada orang Islam.
Yang ni yang kita nak kena tiru. Kita sekarang ni orang Islam katalah minoriti, ataupun mazhab kita mazhab yang minoriti. Tapi kalau Nabi berjaya tuan-tuan sekalian menguasai Yahudi yang pada asalnya majoriti dan dominan di Madinah pada masa itu, ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sebenarnya juga boleh mengikuti jejak langkah Nabi, menguasai golongan yang lebih ramai daripada kita. Yang penting kita tidak berputus asa dan kita atur strategi yang betul dengan menjaga kebajikan orang ramai, welfare mereka, kita ada kesepakatan, kita tidak menimbulkan permusuhan, kita mementingkan persaudaraan, tolong menolong antara satu sama lain. Manusia ni tuan-tuan, kalau kita suka tolong orang, biasanya manusia mudah terima kita. Hak lain tu dia akan ketepikan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, dekat kumpat, isi piagam kita tinggallah. Selain daripada itu, soal ekonomi dan sebagainya, isu-isu yang berkaitan dengan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, soal perempuan saya dah cerita, dah sebut sedikit, soal sains, teknologi dan sebagainya. Kita boleh tengok hadis dalam Bukhari Muslim tentang perintah supaya kita ini lari daripada penyakit sebagaimana kita lari daripada singa dan sebagainya, yang menunjukkan kepada kita bahawa Islam itu adalah satu agama yang mementingkan ilmu sains. Jadi kalau orang kata sains itu bertentangan dengan Islam, kita kata tak. Sains, tuan-tuan sekalian, dia ilmu agama yang diajarkan kepada kita, dia mesti sama dengan sains. Kalau sains itu tak sama, kita kena tengok balik kesilapan tu di mana. Sama ada kesilapan kita dalam mentafsirkan nas agama ataupun ilmu sains itu yang tidak betul. Macam yang orang cerita baru ni tentang bumi ni lepir, sekeping. Kan? Bumi ni lepir, sekeping. Ada orang kaitkan dengan fatwa bin Bas. Saya duk tengok fatwa bin Bas, saya dapati bin Bas pernah menafikan fatwa tersebut. Wallahu alam, saya tak pasti sama ada benar-benar bin Bas pernah keluarkan fatwa berkenaan, kemudian dia perbetulkan ataupun sebenarnya berlaku salah faham. Yang tu wallahu alam, saya tak pasti. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ni bila kita nak cakap tentang agama, kalau boleh biar nampak cerdik lah. Biar nampak cerdik. Dunia hari ni, tuan-tuan kata bumi ni sekeping bukan bulat, orang gelak lah. Orang akan lari daripada kita, tentu orang akan kata kita ni dah menyeleweng lah. Orang kata makin belajar agama makin cerdik, kita makin belajar agama makin gila, orang kata. Jadi yang tu yang kita bimbang. Jadi kita bercakap soal agama, tuan-tuan minat seseorang ulama macam mana sekalipun, tapi biarlah tuan-tuan mengambil kira tentang fitnah yang bakal melanda kalau tuan-tuan mengambil fatwa ataupun pendapat yang boleh mengundang fitnah kepada kita. Dunia hari ni tuan-tuan, malah kita ada pilot yang beriman, yang ada pengalaman keliling dunia, dan dia boleh cerita kepada kita pengalaman dia, macam mana dia membawa kapal terbang dan sebagainya, yang membuktikan bahawa bumi ini memang bulat. Dan berdasarkan ilmu yang kita ada hari ini pun menunjukkan bahawa bumi ini bulat. Tiba-tiba kita masih nak bertegas dengan mengatakan bahawa bumi ini bukan bulat, tapi dia macam lantai sekeping dan sebagainya, maka ini akan menjauhkan manusia daripada kita. Lepas tu tuan-tuan sekalian, yang lain itu dia saya rasa saya tak perlu untuk yang lain itu saya serahkan kepada tuan-tuan. Jika tuan-tuan ada sebarang soalan, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebarang soalan? Yang ni RUU 355. Apa pandangan Ustaz mengenai RUU 355? Benarkah pelaksanaan undang-undang ini akan memberi peluang kepada pihak atasan untuk menghalang ilmuwan tertentu menyampaikan kuliah?
Baik, tuan-tuan sekalian, undang-undang ni dia bergantung kepada siapa yang menguasainya. Kan? Maksud saya, siapa yang jadi hakim, siapa yang menjadi pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Baik, kalau tuan-tuan tengok dari satu sudut betul, dari satu sudut bahawa bila kita membenarkan RUUT pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah 1965, sehingga kan bidang kuasa dia itu semua boleh kecuali hukuman mati. Mana nak penjara 20 tahun pun boleh. Jadi kalau dari satu sudut betul, mana pihak yang terlibat boleh menggunakan bidang kuasa yang lebih banyak itu untuk menekan penceramah yang tidak sehaluan. Betul. Itu dari satu sudut. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa sistem kehakiman, sistem perundangan dalam negara kita ni, dia tertakluk kepada sistem yang ada. Maksudnya ialah, nombor satu, penceramah yang kena penjara, dia mengaku salah. Bila dia mengaku salah, kita nak tolong tak boleh. Satu. Yang kedua, bila dia mengaku salah, dia dipenjarakan. Sepatutnya dia membuat rayuan, tapi dia tak mau buat rayuan. Jadi kita tak boleh nak tolong. Sedangkan sistem tu ada. Mana kalau mahkamah lebih rendah, dia buat kesilapan atau dia melampau dalam mengenakan hukuman, kita ada peluang untuk buat rayuan. Kalau kita dapati sistem mahkamah syariah ini ada masalah dia, kita boleh pergi ke mahkamah sivil, walaupun sebenarnya benda tak popular dan saya tak anjurkan pun. Tapi kita boleh ambil campur tangan daripada mahkamah sivil atas sebab-sebab yang sangat istimewa. Maksudnya ialah masih ada ruang untuk kita menangani isu jikalau benar ada penyalahgunaan kuasa, ada penyalahgunaan undang-undang, abuse of law dalam sistem kehakiman dalam negara kita. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya tentang hal ini, dari satu sudut nampaknya macam betul, tetapi pada pendapat peribadi saya, ia lebih kepada isolated cases, kes-kes yang terpinggir, satu dua kes sahaja. Jadi benda-benda yang terpinggir ni kita tak boleh ambil itu sebagai hukum. Kita nak kena tengok secara keseluruhan. Kalau tuan-tuan nak tengok kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam sistem perundangan, mahkamah sivil lagi banyak. Mahkamah sivil lagi banyak. Kalau tuan-tuan nak tengok, kan? Orang yang kita rasa dia tak sepatut dihukum macam tu, tapi dikenakan hukum seperti itu. Orang yang rasuah jutaan ringgit kena penjara setahun je, kemudian tak sampai setahun boleh balik duduk rumah. Ada? Kan? Sedangkan orang yang mencuri RM2 kena duduk dalam penjara 2 tahun. Itu bukan mahkamah syariah. Itu tak melibatkan 355. Itu mahkamah sivil. Jadi kalau orang kata begitu, saya kata kalau macam tu, kita yang terpaksa perjuangkan supaya mahkamah sivil turun kepada 356. Kan? Mahkamah sivil kita kecilkan dia punya bidang kuasa. Jangan bagi lebih macam sekarang. Sekarang boleh hukum mati. Kita desak kerajaan, mahkamah sivil tak boleh hukum mati. Selama ni mahkamah sivil boleh penjara sampai 10 tahun. Kita minta dengan kerajaan jangan bagi 10 tahun. 3 tahun je bagi sama dengan mahkamah syariah. Kalau tuan-tuan betul-betul rasa macam tu. Maka pendapat peribadi saya, tuan-tuan sekalian, itu hanya kes yang terpinggir yang sebenarnya boleh diselesaikan. Dan saya berpendapat, tuan-tuan sekalian, sebagaimana undang-undang lain, kalau kita challenge, sebenarnya ada peluang untuk kita menang. Sama sebagaimana kes keganasan. Sama. Kes keganasan, tuan-tuan, sekarang ni kebanyakan kes keganasan atau pengganas tak dicabar di mahkamah. Semua mengaku salah, masuk penjara setahun, 2 tahun dan sebagainya. Setakat tu je. Tak pernah diuji. Kalau POTA, kan, Prevention of Terrorism Act ataupun SOSMA dan sebagainya diuji, saya percaya banyak lompang, banyak lakuna yang lawyer boleh highlight, boleh tunjuk kepada mahkamah yang undang-undang ni sebenarnya ada cacat celah dia. Tapi sebab tak ada orang challenge. Macam sekarang orang bercakap ISIS, orang takut, kan? Orang takut sebab itu dianggap sebagai pengganas dan keganasan. Sebenarnya kalau kita bercakap ISIS, kalau kita cakap dengan fakta yang betul, tak semestinya pengganas, tak semestinya keganasan. Tapi dengan sebab tak ada orang challenge, maka kalau bercakap ISIS saja orang takut. Jadi itu, tuan-tuan sekalian, undang-undang ni
Kita kena challenge, baru kita tahu kekuatan undang-undang itu sendiri. Baik, kemudian Rasulullah pernah ditawar menjadi pemimpin ketika di Mekah. Kenapa Nabi tak terima? Walhal jika Nabi menjadi pemimpin, baginda boleh mengubah segala-galanya. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, syarat yang diberikan adalah supaya Nabi menghentikan dakwah. Perundingan itu, dia punya bargaining dia tu, kami akan bagikan secantik-cantik perempuan. Perempuan mana yang kamu mau kahwini, ambil. Angkat kamu jadi raja, bagi jawatan dekat Nabi. Dengan syarat Nabi menghentikan dakwah. Jadi yang itu yang menjadi penghalang kenapa Nabi tak setuju, tuan-tuan sekalian. Sedangkan dakwah itu adalah tugas utama Nabi diutuskan ke dunia ini. Kemudian si fulan menggunakan khidmat jin untuk digunakan dalam sesi perubatan, adakah ia dikira syirik? Walaupun si fulan itu juga menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan tengok fatwa Utsaimin, Syekh Utsaimin, tuan-tuan tengok fatwa bin Bas dalam Lajnah Daimah lil Buhus al Ilmiah wa Ifta, dan banyak fatwa-fatwa lain yang menyatakan bahawa sebarang pertolongan dengan jin adalah syirik. Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal? Dia menggunakan pertolongan jin apabila berlaku perkara yang di luar daripada perkara biasa. Itu jin. Contoh, kan? Dia boleh cerita kat kita yang kita datang ni pasal apa. Dia tahu kita ni macam mana. Dia tahu kita pakai apa. Sedangkan kita cakap telefon je. Cakap telefon, dia kata, hang pakai baju color merah, seluar hitam. Betul. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Jin. Tak, betul tak? Kecuali dia ada satelit, tu cerita lain lah. Ada satelit. Ada SB duk teropong daripada tingkap, tu cerita lain. Tapi kalau tak ada orang mengintip, tak ada orang mengintip, tiba-tiba dia tahu semua benda. Kan? Dia tahu duit kita dalam dompet berapa ringgit. Dia tahu. Jin tu. Dia menggunakan makhluk halus. Bila berlaku penglibatan makhluk halus, walaupun dia mendakwa dia menggunakan jin Islam, hujah macam tu tak diterima pakai. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok Dr. Wahab Az-Zuhaili, ini ulama mazhab Syafi'i, ulama Syria, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Sebab masalah jin ni dia boleh bertukar, menjelma dalam pelbagai bentuk, menyebabkan tuan-tuan tak tahu dia ni siapa. Sebab tu di sisi Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia kata bahawa pernikahan seorang Muslim dengan jin, dia kata hukumnya bukan sahaja terbatal, tapi haram, dia kata. Pasal apa? Sebab dia kata jin boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Tuan-tuan sebagai lelaki, macam mana tuan-tuan tahu yang jin yang tuan-tuan kahwin itu jin perempuan? Macam mana tahu? Dia boleh menjelma sebagai ular, dia boleh menjelma sebagai binatang, setakat jantina, anytime dia boleh tukar. Cuba bayang. Dia kata, abang, saya nak tunjuk kat abang gambar saya dulu-dulu. Tuan-tuan baru kahwin, kan macam saudara Hikam lah baru kahwin. Malam pertama tu, isteri Hikam tunjuk kat Hikam ni gambar saya masa kecil dulu. Tengok jantan. Sah tak kahwin? Tak sah. Itu kalau manusia. Maka sama dengan jin. Dr. Wahab Az-Zuhaili kata, kalau jin kahwin dengan manusia, hukum dia bukan saja terbatal, tapi dia haram. Pasal dia boleh jadi benda-benda yang macam tu. Kita nak hukum macam mana? Hakim. Kita manusia, kita jadi hakim. Kita nak judge yang bini si fulan tu lelaki ke perempuan. Kita pun tak tahu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, fatwa-fatwa banyak menyatakan bahawa sebarang bantuan yang diminta dengan jin, keterlibatan jin dalam perubatan, maka dia kata bahawa hukumnya adalah membawa kepada syirik. Kita tak kata syirik automatik. Sebab dia perlukan kepada perbicaraan. Kita kena bicara dulu, tengok fakta kes, tapi perbuatan itu membawa kepada syirik. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian yang ini last lah. Bagaimana kalau ada orang yang mendakwa orang nampak hantu? Apa yang patut kita buat?
Saya pun tak tahu. Bagaimana kalau ada orang yang mendakwa dia nampak hantu, apa yang patut kita buat? Kita tanya dia, hang mimpi ke hang apa? Takut mimpi, takut mengigau je. Baik. Hantu ni wujud ke tak wujud, tuan-tuan? Hantu ni bahasa Melayu, dia refer kepada jin lah, makhluk halus. Kan? Dia boleh berlaku. Tuan-tuan tidur kat hotel. Kan? Tuan-tuan tidur kat hotel, hotel tu memang lama orang tak masuk. Tiba-tiba kita pergi masuk. Dia adalah jin dalam tu. Nanti tuan-tuan nampak bawah pintu toilet tu kan, nampak cahaya kuning tu, nampak macam ada orang. Bahasa kita orang Melayu, kita kata hantu lah. Kita kata hantu. Ataupun masa kita tidur dalam bilik hotel, bunyi orang mandi, shower tu. Kalau tuan-tuan nak buat apa? Kata begitu, cepat sikit aku nak masuk pula. Kalau tuan-tuan tanya saya lari, tuan-tuan. Saya tak duduk dalam bilik tu. Kan? Kita dah tahu dah ada satu makhluk, dan makhluk tu kita tak tahu dia boleh buat apa kat kita, sebagaimana tuan-tuan jumpa orang yang tuan-tuan tak kenal. Macam tu lah. Kan? Bila tuan-tuan jumpa dengan orang yang tak kenal, dia mungkin tak bahaya, dia mungkin bahaya. Jin benda yang sama tuan, jin dia boleh buat macam-macam kat kita. Kita kata tidak ada manfaat, tidak ada mudarat dan sebagainya. Itu dalam erti kata hakikat sebenar. Tapi dari segi sebab musabab, dia boleh mendatangkan bahaya kepada kita, sebagaimana perompak dia boleh datangkan bahaya kepada kita. Jadi sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tahu bahawa tempat tu orang kata keras, kata dalam hutan belantara mana-mana ada tempat tu keras, nak pergi buat apa kalau tak ada benda yang mendesak? Kan? Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, bergantung kepada keadaan yang berlaku. Kalau kita nampak tu satu tempat yang mana tempat tu kita boleh tinggalkan, kita boleh jauhi, tinggalkan tempat tu. Sebab benda makhluk halus ni tuan-tuan, kita tak ada upaya untuk kita menghadapi dia, melainkan orang yang ada ilmu, yang ada kepakaran dalam bidang berkenaan. Tetapi sekurang-kurangnya kita menyebut kepada berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Mereka yang bermain nombor kelahiran dengan menyandarkan atau menggambarkan sifat atau akhlak kita, adakah jatuh syirik, khurafat ke atas kita? Dia boleh jadi syirik, dan itu definitely khurafat. Definitely khurafat, dan dia boleh jadi syirik. Maksudnya nombor macam mana? Katalah tuan-tuan lahir 1 hari bulan 1 tahun 70. Tapi ni muda-muda belaka kan? Katalah tahun 80. 1 hari bulan 1 tahun 1980. Tengok kepada tarikh lahir tu, engkau ni akan jadi macam ni. Kalau kahwin akan bercerai dan sebagainya. Maka ataupun kau ni akan jadi orang jahat, engkau tak akan jadi baik. Itu confirm khurafat, dan dia boleh menyebabkan syirik. Sebabnya tuan-tuan sekalian, yang menentukan kita baik ataupun jahat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bila Nabi bila Nabi dengan Abu Talib, tuan-tuan sekalian, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa-apa pun tuan-tuan, semuanya kembali kepada Allah Taala. Dia tak ada kaitan dengan benda ni. Allah Ta'ala hanya bagi kepada kita usaha dan ikhtiar sahaja. Usaha dan ikhtiar. Kemudian boleh Ustaz jelaskan kenapa Syiah cenderung kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah? Baik. Dia asalnya tuan-tuan, asalnya bermula dengan perasaan sayang. Asalnya bermula dengan perasaan sayang kepada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Tapi perasaan sayang itu tidak dikawal dengan ilmu dan iman yang betul. Dia jadi melampau. Dia benda ni tuan-tuan, dia mula dengan baik. Banyak benda yang bermula dengan baik. Even patung berhala pun, siapa yang tengok khutbah saya hari Jumaat baru ni, saya cerita benda tu, bahawa benda tu dia bermula dengan baik. Berhala dengan patung kan. Zaman Nabi Nuh, Imam Ibn Kathir sebut bagaimana benda tu bermula dengan kasih sayangnya manusia, rindunya mereka kepada orang soleh yang meninggal dunia. Orang soleh meninggal dunia. Lepas tu bila orang soleh meninggal dunia, mereka jadi melampau. Lukis gambar. Daripada lukis gambar kerana rindu kepada orang soleh yang dah mati, akhirnya mereka buat patung. Daripada patung itulah kemudiannya menjadi berhala yang disembah, menjadi tempat mereka berdoa kepada Tuhan. Itu punca dia. Sama sebagaimana kita hari ini. Sebahagian kita yang masuk tarikat, dia bukannya niat buruk, dia niat baik, dia nak bersihkan hati dia.
diri dia. Dia rasa diri dia jahat, dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia hormat kepada guru dia. Akhirnya dia jadi melampau. Bila jadi melampau, akhirnya jadi sesat. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni, tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan benda yang kita buat tu, walaupun itu baik, tapi pastikan dia tidak melampaui batas. Jadi puncanya tuan-tuan sekalian adalah kerana perasaan sayang dan kasih itu bertukar kepada melampaui batas. Dia maksudnya ginilah, antara Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab dan Uthman, yang hak betul-betul keluarga Nabi ni tuan-tuan sekalian, yang kita kata paling rapatnya Ali dengan Fatimah. Kan, pasal apa? Sebab Fatimah ni anak Nabi. Kan, Ali adalah menantu Nabi. Maka bagi dia orang inilah yang patut jadi khalifah. Tapi bila jadi sebagaimana yang kita ketahui, maka akhirnya mereka rasa dendam dengan apa yang berlaku. Yang kedua, apa pendapat Ustaz? Apakah faktor penyebab ajaran Syiah tersebar di negara kita? Faktor penyebab tu banyak. Salah satunya ialah tawaran yang diberikan. Apa dia tawaran yang diberikan? Biasanya tuan-tuan, mereka umpan orang ramai dengan lawatan percuma ke Iran. Siapa tak mau? Kan? Pergi percuma Iran. Seronok kan? Bila pergi ke Iran secara percuma, lepas tu diumpan dengan muta'ah. Muta'ah ni, siapa tak seronok? Orang Iran lawa-lawa cuba muta'ah dengan Tanzania, Uganda. Agak-agak Syiah tersebar tak? Tak ada. Kalau Syiah tu datang daripada Uganda, Tanzania, saya rasa Syiah ni takkan tersebar di Malaysia. Tapi sebab muta'ah dengan wanita-wanita Iran, dan tuan-tuan boleh tengok wanita Iran antara wanita yang cantik. Rupa paras dia. Dan ini menjadi daya tarikan kepada lelaki yang tidak mementingkan kemurnian ajaran agama, tapi lebih mementingkan kepada nafsu. Tuan-tuan tengok ajaran sesat yang banyak tersebar dalam negara kita, bukan sebab soal kemurnian agama. Kemurnian agama dah tak ada dah, terpesong. Tapi dia masukkan unsur-unsur syahwah sebagai cara mengumpan manusia kepada ajaran mereka. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, apakah sifat-sifat pemimpin yang boleh dipelajari daripada sirah dan juga Al-Quran? Yang ni panjang. Baik, ringkasnya tuan-tuan, sifat yang paling penting yang dalam Al-Quran yang cerita tentang Nabi Yusuf AS, sifat amanah dan ada kekuatan. Kekuatan itu maksudnya ialah qualification, kelayakan dia sebagai pemimpin. Maknanya dia seorang yang kuat dari segi fizikal dia, dari segi kerohanian, dari segi ilmu dan sebagainya. Jadi apa yang penting, dia ada amanah dan dia ada kekuatan. Jadi orang yang macam ni yang kita patut berikan keutamaan. Tuan-tuan boleh tengok masyarakat kita hari ni, bila tidak ada amanah, maka setiap keputusan yang mereka buat, yang mereka fikirkan apa yang mereka akan dapat. Kita bagi contoh, katalah nak buat satu-satu projek. Nak buat apa? Nak buat hospital. Hospital nak buat kat mana? Nak buat UiTM. Nak buat kat mana? Nak buat lapangan terbang. Nak buat kilang. Nak buat kat mana? Maka antara faktor yang diambil kira ialah tapak yang akan dibina projek berkenaan. Sempat dah aku beli tanah tu supaya projek tadi dibina di atas tanah aku dapat manfaat. Tidak ada amanah. Satu projek 10 juta, berapa juta yang masuk poket kepada individu tertentu. Tidak ada amanah. Maka dengan sebab itu, amanah itu didahulukan dalam beberapa nas. Kemudian tuan-tuan sekalian, apakah simbolik? Kemudian simbolik bagi tahun gajah, saya jawab last sekali. Kemudian tentang sifat maksum yang ada pada Nabi. Maksum yang ada pada Nabi ni ada dua pendapat yang saya boleh kongsi pada petang ni. Yang pertamanya ialah maksum, maksudnya Nabi langsung tidak ada dosa. Itu yang pertama. Maksud maksum, Nabi langsung tidak ada dosa. Pendapat yang kedua, maksum ialah Nabi tidak ada dosa besar, tapi ada dosa kecil, tapi dosa kecil itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh tengok dalam peristiwa Maktum dan sebagainya. Baik. Sebabnya kawan saya pernah beritahu saya bahawa maksum itu bermaksud bersih dari dosa, bukan bermaksud tidak pernah buat silap. Nabi pernah buat silap. Nabi silap dalam solat, dari segi bilangan rakaat dan sebagainya.
Nabi pernah buat silap. Nabi pernah buat silap dalam masalah persenyawaan pokok tamar, kan? Sehingga Nabi kata antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu tentang hal ehwal dunia kamu. Nabi pernah buat silap. Tapi Nabi buat silap dalam perkara-perkara keduniaan dan dalam perkara-perkara agama, ia sebagai satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi buat kesilapan adalah perkara normal dan jangan takut buat silap. Betul. Nabi memang buat silap, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Nabi tidak menjejaskan status kenabian Nabi kita. Baik. Kemudian di Malaysia fahaman Syiah telah banyak tersebar dan dalam masa yang sama fatwa telah dikeluarkan. Persoalannya kenapa tidak ada tindakan kepada golongan Syiah ini seperti dipenjarakan? Adakah Malaysia hanya membiarkan mereka? Masalahnya tuan-tuan, Syiah ni tuan-tuan tengok kitab-kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh, Syiah dirujuk sebagai sebahagian daripada mazhab-mazhab Islam. Bila Syiah dirujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lama, yang moden pun ada. Even tuan-tuan tengok kitab-kitab fiqh moden seperti Wahab Az-Zuhaili pun merujuk mazhab Syiah sebagai mazhab fiqh. Jadi bila dirujuk mazhab Syiah sebagai mazhab fiqh, macam mana tuan-tuan nak kata dia sebagai terkeluar daripada agama? Saya berlapang dada dengan pandangan sebahagian asatizah kita yang mengatakan Syiah sebagai agama baru. Tak apa, itu pandangan dia. Tapi saya nak cerita dari sudut undang-undang. Bila kita dakwa satu orang Syiah pergi ke mahkamah, kalau saya dilantik sebagai lawyer tuan-tuan, senang je saya nak bela dia orang ni. Berapa banyak dalam perpustakaan yang kita ada hari ni kitab-kitab fiqh kita yang menakalkan fatwa-fatwa ulama Syiah. Maka itu menunjukkan pengiktirafan Syiah sebahagian daripada agama Islam. Sebahagian daripada orang Islam. Ada masalah kat situ. Tuan-tuan tengok enactment negeri-negeri yang ada di Malaysia. Sebahagiannya mengiktiraf Syiah Zaidiyah. Jadi sebab tu kita kata bahawa tak semudah tu untuk kita kata Syiah itu bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Tak mudah tuan-tuan. Dia bukan straightforward. Dia akan melalui pelbagai liku-liku perundangan. Bila kita nak kata dia bukan sebagai Islam. Nak penjara atas dasar apa? Nak penjara atas dasar apa? Tuan-tuan nak kata nak penjara atas dasar dia sesat. Dia bawa kitab Syiah dia. Kita iktiraf dia sebagai Zaidiyah. Dalam enactment mengiktiraf dia sebagai mazhab Zaidiyah yang diterima di Malaysia. Kita nak kata apa? Even muta'ah ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa muta'ah dipersetujui oleh Atta' bin Abi Rabah. Tuan-tuan tengok munaqasyah di kalangan para ulama, sebahagiannya mensandarkan riwayat yang membenarkan mut'ah itu, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun sebahagian ulama tak setuju, dia datang daripada Ibnu Abbas dengan mengatakan bahawa riwayat itu sebagai riwayat yang dhaif. Tapi sekurang-kurangnya saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan, ada hujah di sisi golongan Syiah untuk membenarkan mut'ah. Mana kalau kita nak kata dia tu sesat, hujah paling kuat yang kita boleh kata itu pendapat jumhur. Itu je paling kuat. Tapi kita nak kata mut'ah ni terkeluar daripada Islam, dia ada problem. Walaupun mungkin dari segi hujah kita lebih kuat, tapi kita ada problem. Sebab orang seperti Atta' bin Abi Rabah, salah seorang fuqaha di kalangan tabi'in di Mekah, antara orang yang berpendapat mut'ah itu masih lagi hukumnya tidak dimansuhkan. Jadi dia tidak straightforward tuan-tuan. Dia tidak straightforward. Dia ada masalah di situ. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula ni. Lagi tuan-tuan buat video lagi, sahabat kita buat video, dia kerat lagi, dia kata Ustaz Jalani sokong mut'ah ni sebagai jangan kata gitu. Saya nak cerita dari segi selok-belok perundangan yang menyukarkan untuk kita ambil tindakan terhadap Syiah. Tuan-tuan kena faham di situ. Baik, lepas tu bagaimana ingin bagi tahu kepada mereka yang percaya orang yang lihat tarikh lahir dan apa yang dikatakan itu betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi ni tuan-tuan, dia ada beberapa kemungkinan. Nombor satu, memang diberitahu oleh makhluk halus. Mungkin. Itu andaian yang pertama. Makhluk halus ni macam kita lah. Sekarang ni, dekat Dewan IQ ni ada tak makhluk halus?
Mana tuan-tuan tahu? Adalah kan? Yang kita terimanya, akidah kita orang Islam ada. Dia ada di mana-mana. Dalam dewan ni, dalam masjid, dalam toilet, dia ada di mana-mana. Kita duduk main buai bawah pokok pun dia ada. Jadi andaian yang pertama tuan-tuan, dia ada bersama dengan kita, dia pakat dengan geng dia. Macam kita lah. Hang boleh tak tolong cek Ustaz, budak perempuan ni betul ke dia duduk dekat Mengkuang? Kita telefon kat kawan kita boleh tengok, oh betul lah, pak dia kat belakang rumah aku je. Ada lagu tu. Maknanya, makhluk halus ni, dia ada kawan-kawan dia. Hang tolong cek Ustaz orang ni, maka dia tahu keadaan kita. Itu satu. Kan? Bukan payah pun, zaman kita dulu pun main ten susu dengan wire tu je. Kan? Tu pun boleh cakap jauh. Tambah sekarang dengan handphone apa semua. Makhluk halus yang tu lebih lagi canggih yang kita tak tahu. Dia punya hakikat kehidupan. Hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Itu satu. Yang kedua, kebetulan. Kebetulan. Kita main agak je. Main agak ni tuan-tuan, bukannya susah. Agak-agak saya boleh agak dah tuan-tuan ni. Macam mana? Tuan-tuan rasa saya boleh tak? Cerita pasal tuan-tuan ni mesti tepat punya. Betul ya? Boleh tak? Tahu ke tak tahu? Kita teka orang benda yang common yang semua orang ada. Maksud saya, suami isteri. Contoh suami isteri. Si lelaki tu dah kahwin. Kita tahu dia ada isteri. Kita pun nak tackle dia. Kita nak dia percaya kat kita. Kita kata kat dia, Tuan, saya tengok muka tuan ni, saya boleh baca dalam muka tuan ni, tuan ada masalah dengan isteri tuan. Kena tu ya? Kena. Suami mana tak ada masalah dengan isteri? Cuba bagi tahu. Betul tak? Isteri mana yang tak ada masalah dengan suami? Baik macam mana sekalipun, masalah mesti ada, besar kecil mesti ada. Tak besar kecil, tak kecil besar. Bukan cerita bilik tidur, cerita akhlak. Bukan cerita akhlak, cerita beribadat. Mesti ada kat mana-mana masalah. Jadi orang ni dia teka je, bukannya dia tahu pun, tapi dia teka dengan cara benda yang common, yang semua orang ada. Ataupun dia kata, tuan-tuan berniaga, kan? Tuan-tuan berniaga dan tuan-tuan ada partner. Kan? Ada partner, ada rakan kongsi. Dia akan kata, saya boleh nampak cik ni ada masalah perniagaan. Tapi dalam masa beberapa tahun akan datang, perniagaan encik ni akan jadi lebih baik. Dia cakap lagu tu betul lah. Meniaga ni kan dia turun naik. Niaga ni dia turun naik. Biasanya dia kalau tahun ni dia turun, tahun depan dia naik. Biasanya macam tu. Meniaga ni susah kita nak cari meniaga turun sepanjang masa ataupun naik sepanjang masa. Tak. Hak common dia turun naik. Tahun ni rugi, tahun depan untung. Dia lagu tu. Betul lah, dia teka. Kan? Ataupun dia kata keluarga encik ni, dia kata ada masalah, dia kata dalam keluarga. Betul, semua orang ada masalah keluarga. Jadi itu cara dia teka. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena yakinkan kepada orang ramai bahawa meneka ataupun membaca nasib orang itu sebenarnya satu perkara yang khurafat, yang sebenarnya merugikan bagi sesiapa yang terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Sebab apa? Makhluk halus pun kalau dia tahu pun, dia tahu setakat tu je. Dia tahu setakat yang dia nampak. Sebagaimana kita suruh jiran kawan tu tengok kawan tu macam mana, setakat tu je. Yang lebih daripada tu dia tak tahu. Kita baca ayat kursi, manusia ni hanya diberi ilmu oleh Allah Ta'ala setakat mana ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Yang lebih daripada tu kita tak tahu. Yang tahu depan belakang, kiri kanan atas bawah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makhluk halus dia tak boleh tahu sampai ke tahap tu. Jadi itu yang keimanan kita. Bagaimana mahu bersihkan keuangan kita yang bercampur dengan riba atau tidak di bank. Kalau kita tahu riba, tengok berapa persen. Katalah kita buat andaian, kita tengok semua, kita campur semua, kita tengok ada dalam 30%, 30%. Maka 30% tu kita buat tazkiyah, purification. Maksudnya ialah, katalah kita ada 30%, hak 30% tu kita draw, kita keluarkan, lepas tu kita withdraw, kita keluarkan, lepas tu kita
bagi kepada, katalah kita bagi dekat sekolah, kan? Kita bagi ke fakir miskin. Itu cara tazkiyah, cara purify. Kita purify harta kita yang bercampur dengan riba ataupun perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang syubhah. Apa simbolik bagi tahun gajah sempena tahun kelahiran Nabi? Wallahu alam. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab sirah, banyak dibincangkan tentang hal ini. Antaranya ada yang bawa riwayat yang dhaif, seperti kejatuhan jatuhnya tembok 10 tembok istana Kisra dan sebagainya. Yang tu Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan bahawa itu adalah riwayat yang dhaif, dan tetapi sebahagian ulama yang mengambil riwayat yang dhaif bagi tujuan sejarah, dia kata bahawa itu sebagai simbol kepada musnahnya perkara-perkara batil, kepalsuan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita, tuan-tuan sekalian, kita mengatakan bahawa lahirnya Nabi ni, tuan-tuan sekalian, tanpa mengambil kira apa yang berlaku di sekeliling, kita percaya bahawa Nabi tu dia lahir dengan nubuwah, kan? Kalau dia lahir tanpa nubuwah, dia tak memberi apa-apa kepada kita. Nabi tu dia istimewa sebab dia seorang Nabi. Dia seorang Nabi sebab dia dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai seorang Nabi, membawa ajaran Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi dengan tahun gajah ni, tuan-tuan, saya sebut dalam beberapa kuliah saya bahawa kalau tuan-tuan tengok tahun gajah, Abrahah, tuan-tuan sekalian, dia nak runtuhkan Kaabah tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Hajjaj dengan manjanik dia runtuh dinding Kaabah. Hajjaj seorang Islam. Para ulama sepakat mengatakan Hajjaj dia Muslim, tapi Muslim yang fasik. Tapi dinding Kaabah runtuh dengan manjanik yang dilancarkan oleh tentera-tentera Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menentang sahabat-sahabat Nabi pada masa itu. Jadi itu hikmah yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui kenapa Kaabah gagal diserang oleh Abrahah, tetapi Kaabah yang sama runtuh dindingnya pada tangan seorang Islam seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Akhir sekali, tuan-tuan, apakah islah yang dilakukan oleh Nabi dalam ekonomi? Tuan-tuan, Nabi mengajar kepada kita bahawa kita tak boleh menipu dalam jual beli dan sebagainya. Dalam sistem ekonomi, kita tak boleh menganiayai orang yang miskin, dan hendaklah kekayaan itu dibahagi-bahagikan. Ada perkongsian di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Maksudnya ialah dengan sebab Islam ni, tuan-tuan, ada sedekah wajib dan ada sedekah sunat. Sedekah wajib, zakat yang wajib dikeluarkan, salah satu asnafnya adalah orang miskin. Pada masa yang sama, kita digalakkan dengan sedekah yang sunat. Sedekah wajib pun, tuan-tuan, kalau kita lipat gandakan, kita wajib keluarkan RM1,000 sebagai zakat pendapatan, tapi kita bayar RM2,000 walaupun yang wajibnya RM1,000, maka RM2,000 itu menjadi amalan sunat, amalan tambahan kepada zakat yang diwajibkan kepada kita. Jadi itu adalah satu sistem yang mana Islam ni, satu agama, pokok dia larang kita meminggirkan orang yang tidak bernasib baik. Maka sebab tu Islam, tuan-tuan sekalian, dalam sistem ekonomi dia, orang yang miskin hendaklah diberi perhatian. Hendaklah diberi perhatian, dikasihani dia dan jangan ditinggalkan dia. Dan hendaklah diberi bantuan dengan bantuan yang wajar. Sebab tu kita ada baitul mal dan sebagainya. Maka orang yang kaya tidak lupa kepada nasib orang yang miskin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.